Bayar takaful bulan-bulan, pampasan takaful tak dapat, sumbangan takaful burn. Wow! Apa pendapat anda? Jadi video ini kita akan sembang mengenai isu ini. Jom! Assalamualaikum, hai, saya Ren A. Apa khabar semua? Saya doakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ada segelintir dalam kalangan kita yang terlepas pandang satu bahagian, di mana satu bahagian ini yang dikira agak penting juga dalam permohonan takaful. Ia menentukan sama ada permohonan kita ditolak ataupun diterima ataupun ada loading. Loading ni bermaksud diterima tetapi dengan sedikit bayaran tambahan ataupun orang kata mahal sikit lah, ataupun permohonan kita akan ada pengecualian. Jadi bahagian apa yang penting itu? Iaitu bahagian pekerjaan. Apabila kita sebut tentang pekerjaan, sebenarnya pekerjaan kita ni mempunyai risiko-risiko yang tersendiri. Dan apabila kita bercakap tentang risiko, dalam video lepas saya ada kongsikan mengenai semakin tinggi risiko, semakin mahallah sumbangan takaful kita, ataupun semakin tinggi risiko, semakin rendahlah peratus kita untuk dapat perlindungan daripada takaful. Dalam takaful, pekerjaan boleh dibahagikan kepada 4 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan kelas keempat. Kelas pertama ini adalah kelas yang paling tidak berisiko. Contohnya apa dia? Kerja-kerja di office. Dan kelas yang empat ni adalah kelas yang sangat berisiko. Contohnya apa? Yang terlibat dengan oil and gas, yang terlibat dengan pelantar minyak dan sebagainya. Jadi dalam sektor pekerjaan ni juga, mereka ini ada 3 kemungkinan yang akan berlaku sekiranya mereka nak ambil takaful. Yang pertama adalah mereka akan dilindungi. Yang kedua, mereka tidak dilindungi ataupun permohonan mereka ditolak. Dan yang ketiga, mereka dilindungi bersyarat. Apa maksud bersyarat? Mungkin ada exclusion ataupun ada loading, ataupun harga takaful mereka ini lebih mahal sikit daripada orang-orang yang biasa, tapi jumlah perlindungan yang sama. Oleh itu, semasa kita nak ambil takaful ni sebenarnya kita kena betul-betul declare sejujur-jujurnya kepada ejen takaful ataupun kepada syarikat takaful mengenai kita punya nature pekerjaan. Apa yang kita buat, bukan sekadar jawatan. Mungkin jawatan dia tinggi tapi dia juga terlibat dengan kerja-kerja manual, iaitu kerja yang terlibat dengan mesin ataupun kena turun padang, kena turun site dan sebagainya. Jadi pernah ada anda nampak soalan-soalan waktu anda nak ambil takaful ni, ada beberapa soalan yang menyatakan anda ni terlibat dengan kerja-kerja manual ataupun tidak, anda ni terlibat dengan kerja-kerja yang berkuasa tinggi ataupun tidak, adakah anda ini juga terlibat dengan travel, pergi site, pergi ke luar negara dan sebagainya. Jadi soalan-soalan ini sebenarnya syarikat takaful dia nak menilai sejauh mana risiko pekerjaan anda. Jadi sebab tu anda perlu declare sejujur-jujurnya apa nature pekerjaan anda supaya ia memudahkan pihak takaful untuk menilai sejauh mana risiko pekerjaan anda. Biasanya dalam syarikat takaful ada satu pihak dipanggil underwriter. Mereka inilah yang bertanggungjawab untuk menilai sejauh mana risiko anda, khususnya bahagian pekerjaan. Pengalaman saya sendiri apabila saya nak bantu beberapa orang yang terlibat dengan oil and gas dan juga tentera, apabila dinilai oleh underwriter syarikat takaful tersebut, ada yang ditolak dan juga ada yang di counter offer dengan harga yang lebih mahal, dan juga ada yang dapat harga yang sama namun ada pengecualian-pengecualian tertentu yang tidak dilindungi apabila berlaku kepada mereka. Jadi kesempatan ini saya nak kongsikan kepada anda ada satu real case ataupun kisah benar yang boleh dikatakan juga agak fresh lagi. Dia ni ambil perlindungan hibah di mana perlindungan pampasannya itu hampir kepada 1 juta lebih. Saya difahamkan bayaran bulanan dia lebih kurang 700 lebih sebulan. Namun baru-baru ini setelah hampir 10 bulan dia ni bayar sumbangan takaful iaitu 700 plus. Jadi kalau kata darab dengan 10 hampir kepada 7000 plus lah, atau hampir kepada 8000 jumlah yang dia telah bayar kepada syarikat takaful. Jadi apa yang berlaku, dia ni dapat satu memo yang mengatakan bahawa perlindungan yang dia ambil ni telah dibatalkan sebab mereka baru kenal pasti bahawa dia ni sebenarnya terlibat dengan oil and gas, di mana dia ni bekerja di negara-negara yang berisiko. Atas sebab itu perlindungan dia dibatalkan. Bayangkan
dia dah bayar 10 bulan, hampir kepada 8,000 jumlah keseluruhannya yang dia telah sumbangkan, dikira burn begitu saja. Sebab anda perlu tahu bahawa dalam proposal ada klausa-klausa yang mengatakan bahawa sekiranya anda tidak disclose, anda tidak nyatakan sebenar-benarnya, syarikat takaful berhak untuk membatalkan polisi anda. Jadi untuk kes rakan saya ini masih lagi dalam siasatan, namun ada dua risiko yang mungkin akan berlaku kepada ejen dia ataupun kepada dia sendiri. Sebab syarikat takaful ini tidak tahu sama ada kesalahan itu di pihak ejen ataupun di pihak peserta takaful itu sendiri. Kalaulah kesalahan ini di pihak ejen, maka ejen tersebut akan diberhentikan, akan di-blacklistkan daripada menjadi ejen. Kalaulah kesalahan itu di pihak peserta takaful itu sendiri, maka sumbangan bulanan yang dibayar itu akan burn begitu sajalah. Maksudnya syarikat takaful tidak akan pulangkan jumlah sumbangan yang telah dibayar selama ini. Jadi saya nak ingatkan kepada anda bahawa apabila anda nak mohon takaful, declare lah sebenar-benarnya ataupun sejujur-jujurnya, khususnya bahagian pekerjaan. Apa nature pekerjaan yang anda lakukan, bukan sekadar jawatan yang anda pegang. Sebab biarlah kita susah nak apply, nanti bila kita nak claim akan menjadi lebih mudah. Jangan kita senang nak apply, walaupun kita rasa kita dilindungi, tapi apabila waktu nak claim nanti, siasat punya siasat, rupanya kita tidak dilindungi dan di-reject macam tu saja. Jadi berhati-hati apabila anda nak mohon takaful. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel RM Azman dan kongsikan kepada rakan-rakan anda sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Di samping untuk memberikan kesedaran kepada mereka terhadap kepentingan takaful. Jadi kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.